السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis yang mulia ini, dan kita mengharapkan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dapat kita merasakan nikmat dan kebaikan yang Allah janjikan melalui Rasulnya, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mengumpulkan ganjaran pahala yang besar dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di akhir bulan Zulqa'dah dan akan masuk kepada bulan Zulhijjah, merupakan bulan yang paling istimewa dan hari-hari yang paling istimewa yang telah dikhabarkan oleh para ulama melalui penafsiran-penafsiran dalam Al-Quran yang berkaitan dengan surah Al-Fajr. Ya, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 awal Zulhijjah ini merupakan satu hari-hari yang mempunyai keistimewaan yang besar, yang Rasulullah menjanjikan, Allah menjanjikan amalan-amalan yang akan dilipat gandakan ganjarannya. Tidak ada satu hari yang terbaik seperti mana hari-hari pada 10 awal Zulhijjah ini. Jadi kita menyaksikan beberapa amalan dan ada amalan-amalan yang dicadangkan untuk dilakukan. Maka ia tidak menjadi masalah bagi kita selagi ianya tidak melanggar syariat, maka kita boleh melakukan amalan-amalan yang mana membolehkan ganjaran pahala yang besar seperti berpuasa, seperti bersedekah dan zikir-zikir yang lain yang mana kita perbanyakkan perkara-perkara yang tersebut. Dan insya-Allah maka di antara amalan yang terbaik pada 10 nanti ialah amalan korban. Jadi siapa yang dilapangkan oleh Allah untuk melakukan korban, berkorbanlah ya, kerana ganjarannya terlalu besar. Berkorbanlah apa saja demi agama tercinta. Baik, jadi di sini kita sambung balik pelajaran kita, masih lagi membicarakan di dalam surah Al-Insyiqaq, ayat-ayat yang terakhir dalam surah tersebut. Jadi saya bacakan dahulu ayat-ayat ini dan kita akan melihat tafsiran yang diterangkan oleh Syekhul Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab Sahih Tafsir Ibn Kathir. Ayat yang baqiyah ayat kita sambung je lah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza ittasaq لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja dan dengan malam dan apa yang diselubunginya dan dengan bulan apabila menjadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat di dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mahu beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Maka berikan khabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah membahaskan, menerangkan bagaimana yang disebutkan dengan asyafaq,
Yang Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah. Dan perbahasan ini telah diterangkan pada pelajaran yang lepas berkaitan dengan ulama tafsir yang mengatakan bahawa ada pun bahawa syafaq itu berkaitan dengan sebelumnya waktu maghrib, waktu matahari terbenam, ataupun waktu matahari timbul. Ya, sebelum matahari timbul. Namun ala kulli hal kedua-duanya merupakan penafsiran di kalangan ulama-ulama salaf, yang mana ianya membayangkan betapa istimewanya kejadian yang Allah jadikan. Bahkan syafaq di waktu maghrib itu mengisyaratkan hilangnya syafaq itu, warna merah, mega yang berwarna merah itu muncullah waktu solat isyak. Kenapa? Kerana ianya berkaitan dengan waktu-waktu solat. Kalau kita memahami kaedah-kaedah orang-orang yang terdahulu, mereka tidak ada jam seperti mana kita ada jam. Ya, mereka memerlukan cahaya matahari dan mereka memerlukan cahaya bulan, bintang, semua itu menjadikan isyarat-isyarat waktu-waktu yang tertentu, sehingga kan fajar sidik, fajar kadhib, ya, mereka dapat mengesan itu waktu bila berlaku, ya, mengisyaratkan kepada kita kemahiran mereka di atas langit itu begitu hebat, ya. Namun kita tidak ada, apatah lagi di zaman sekarang dengan teknologi yang canggih-canggih tu banyak, jadi kita malas nak belajar benda-benda ni. Ya, kompas pun kita tak tahu arah mana, kiblat pun kita tak tahu kadang-kadang. Ya, dah belajar dah bahawa matahari terbit belah timur. Ya, kita masih lagi tidak dapat mengesan, ya, terbit matahari, kiblat arah matahari, semuanya itu sebenarnya memainkan peranan bagi kita yang seharusnya paling kurang kena ada. Kerana ianya memerlukan ilmu pengetahuan tak banyak sedikit. Bila waktu terdesak, seperti kita berada di satu tempat dalam hutan ke, ataupun waktu mendung ke, kita berada di satu tempat yang asing bagi kita, maka memerlukan kemahiran dalam bab solat, bab pengetahuan alam sekeliling untuk melakukan solat. Jadi kemahiran itu amat dituntut. Baik. Kemudian kita menyaksikan apabila Allah mengatakan wal-laili wa ma wasaq, dan dengan malam apa yang diselubunginya. Okey, dalam ayat ini Imam Ibn Katsir mengatakan, Iqramah menafsirkan ayat ini wal-laili wa ma wasaq, demi malam dan apa yang diselubunginya, yakni segala yang diselimuti dengan gelap malam. Apabila malam hari tiba, maka segala sesuatu pergi ke tempat asalnya. Ya, nak menceritakan bahawa semua binatang-binatang balik ke reban masing-masing, ke kandang masing-masing bila tibanya malam. Tetapi manusia bila tiba malam dia keluar pula. Ya, dia keluar ke tempat yang wallahu a'lam mengikut amalan ataupun kerja-kerja yang mereka lakukan. Cuma nak menceritakan bila sampai malam, bila tiba malam, dia menyelubungi, ya, menyelubungi seluruh pelusuk yang mana matahari dah tenggelam. Maka tuan-tuan dan perempuan, malam adalah satu perkara yang Allah jadikan kelebihannya. Ya, malam adalah waktu kita beristirahat. Siang waktu kita bertugas, bekerja. Malam waktu beristirahat. Maka ianya merupakan satu nikmat yang Allah bagi kepada kita kerana kelemahan kita. Bayangkan kalau Allah jadikan malam itu sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun apa yang akan berlaku kalau dah malam sepanjang tahun, ataupun siang sepanjang tahun, ya, apa yang akan berlaku? Maka di sini Allah firmankan di dalam Al-Quran, cuba lihat surah Al-Qasas, surah Al-Qasas, surah yang ke 28, juzuk ke 20. Buka ayat yang ke-71 ataupun muka surat 394 Quran saya ni. Bismillah. Apabila Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakan wahai Muhammad, apa pendapatmu jika Allah
menjadikan malam itu terus menerus sehingga hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang layak disembah yang akan mendatangkan cahaya terang benderang kepadamu? Adakah kamu tidak mendengar? Okey. Dalam ayat ini Allah ingatkan kepada manusia tentang kerububiahannya. Ya, walaupun pada ayat itu dia tidak mengatakan Rabb, tetapi itulah rububiyah, sifat ketuhanan yang maha hebat yang dimiliki oleh Allah. Lalu dikatakan man ilahun, mana Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara bentuk ucapan yang Allah berikan, ya, balaghah yang begitu tinggi, sasranya yang begitu tinggi, mengisyaratkan kepada kita sifat rububiyah yang dimiliki oleh Allah, itulah Tuhan yang layak disembah. Sifat rububiyah, yakni yang boleh mengubahkan segala-gala kehidupan alam sekeliling kita ni, kejadian langit dan bumi, ke siang dan malam ini hanya Allah yang mampu mengubahkannya. Ya, siapa yang boleh challenge Allah ni? Maka tak ada siapa yang boleh challenge. Maka Allah mengatakan man ilahun, mana Tuhan yang layak disembah seperti Allah? Ya. Lalu dikatakan man ilahun ghairullah, mana Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah ni, yang boleh mendatangkan ya'tikum bidhiyain, boleh mendatangkan cahaya. Ya. Siapa dia? Dah tentu kita akan memastikan dalam ayat ini, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang mampu mendatangkan cahaya ataupun kehebatan alam semesta ini di bawah kuasaan dia. Lalu dikatakan afala yasma'un, apakah kamu tak mendengar? Kenapa afala yasma'un? Disebabkan kalau malam kita tak mampu untuk melihat, tetapi kita mampu untuk mendengar suara. Okey? Kemudian Allah mengatakan lagi, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fih afala tubsirun. Katakanlah wahai Muhammad, apa pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan yang layak disembah selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahat? Adakah kamu tidak perhatikannya? Okay? Jadi Allah tanyakan lagi. Ya, katakan Muhammad, siapakah, ya, kalaulah Allah menjadikan kamu siang sepanjang masa, ya, tak ada malam, siang saja, maka waktu itu adalah waktu yang susah bagi kita untuk tidur. Bila dah siang, hatta perubahan waktu siang dan malam ini memainkan peranan untuk kita mengetahui kedudukan umur kita. Waktu kita, kalau tak ada waktu-waktu yang begini, maksudnya kalau malam aja ataupun siang aja, kita tak tahu berapa umur kita. Ya, lalu Allah mengatakan di sini, ya, kalau dijadikan siang itu sepanjang masa, bagaimana kedudukan kita? Memang akan jadi haru biru. Ya, kehidupan kita akan jadi bermasalah. Oleh kerana itu Allah katakan, ya, dalam ayat ini, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahat? Malam adalah waktu istirahat. Itu pasal bila kita malam kurang tidur yang ditetapkan ataupun disarankan oleh syarak, maka gangguan itu akan berlaku pada diri kita. Ya, kita ni biasa main game tengah malam misalan, ataupun tengok itu ini tengah malam. Tak sama kalau kita tengok di waktu siang dan tengok waktu malam, dan kita tak tidur di waktu malam. Ya, nak cover takkan boleh covernya. Silat-silat sehari suntuk kita tidur, masih lagi kita rasa sakit kepalanya apa segala. Kerana kedudukan malam Allah dah katakan dalam ayat ini, dia menjadikan seseorang itu istirahat pada malam hari. Oleh kerana itu, ya, Rasulullah telah mengajarkan waktu-waktu malam hari ini, ya,
1/3 awal malam apa berlaku, 1/3 tengah malam apa berlaku, dan 1/3 akhir malam. Pembahagian-pembahagian itu merupakan pembahagian yang Rasulullah ajarkan kepada kita, ataupun Allah ajarkan kepada Rasulullah kepada kita untuk kita beramal atau memainkan peranan malam seperti mana yang dituntut oleh syarak. 1/3 misalan, okey, maghrib 7.30, subuh pukul berapa? 5.45 kita ambil, ya. Okey, 5.30, 5.45. Okey, asalnya 5.52, 5.53, 5.45. Okey. Tolong bagikan, ya. Bagikan boleh, ada kalkulator. Okey, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 10. Tak payah dah. Okey, bagikan 3. Jadi lebih kurang 3 jam setengah. Okey? Okey, 3 jam setengah, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30. Ya. Lebih kurang 10.30 ataupun 11. Itu adalah waktu yang mana Rasulullah ajarkan kepada kita. 7.30 maghrib sampai pukul 8.30 ataupun 9 itu waktu isyak. Dan lepas itu adalah waktu untuk kita beristirahat. Ya, yang Rasulullah, kita baca hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak suka seorang itu bersembang, ya, selepas waktu solat isyak. Ya, kecuali kalau ada durus apa, itu lain cerita. Tetapi bersembang saja-saja, pergi ke kedai kopi semata-mata nak bersembang, tidak digalakkan. Itu pasal bila dikatakan tidak digalakkan menonton TV apa semua, itu tidak digalakkan. Maka 7 sampai lebih kurang pukul 10.30, ya, itu adalah waktu tidur. Maka kalau kita tidur waktu itu, maka 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30 lebih kurang, ya. Itu 1/3 akhir petengah malam yang kita tidur, ya. Tetapi masuk pukul 3.30, 4.30, 5.30, yakni lebih kurang pukul 3, itu adalah 1/3 akhir malam. Yang mana waktu itu adalah waktu yang istimewa bagi orang mukmin, bagi hamba-hambanya yang terpilih. Seolah-olah mengisyaratkan pada malam hari itu lebih kurang pukul 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, lebih kurang 4 jam sahaja waktu yang sesuai untuk kita tidur. Yang dikatakan yang boleh menghilangkan kepenatan kita, yang boleh menambahkan energi kita, ya, maka hanya sekadar 4 jam di waktu malam mencukupi, ya. Kalau lebih pun ialah sebelum waktu subuh itu, maka dibenarkan. Lepas waktu itu, maka ianya merupakan satu kesilapan jika kita tidur sampai melepasi waktu solat, ya, subuh. Okey. Namun begitu di malam hari, apabila pembahagian ini berlaku, yang menjadi istimewanya pada malam hari apabila Rasulullah mengatakan 1/3 akhir malam Allah turun ke langit bumi, ya, yang mana kita beriman kaedah itu seperti mana yang disebutkan dalam hadis, tanpa banyak bicara, tanpa banyak mempertikaikan bagaimana, itu bukan urusan kita. Urusan kita beriman dengan hadis tersebut. Kita bukan ahli falsafah ataupun orang-orang yang beriman cara kitab-kitab falsafah. Kita beriman seperti mana yang Rasulullah beriman. Kita beriman sebagaimana 3 generasi baik beriman. Kenapa? Kerana Allah telah mengatakan, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu, wahai Muhammad, dan para sahabat beriman, maka mereka akan dapat petunjuk. Jadi oleh kerana itu kita mengharapkan petunjuk, ya, dengan beriman cara yang betul. Okey, maka Allah turun ke langit bumi dan kita tak tahu bagaimana, tapi kita beriman, ya, Allah turun ke langit bumi dan mengisytiharkan kepada, ya, siapa yang berdoa meminta aku akan terima, siapa yang beristighfar aku akan ampunkan. Ini merupakan berlaku pada tiap-tiap 1/3 akhir malam, yang mana ianya merupakan satu tempat yang agung untuk bermunajat. Diikuti pula, ya, pada 1/3 akhir malam yang disebutkan sahur, apabila Allah berfirman wabil asharihum yastaghfirun.
Dan pada waktu sahur mereka beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Oleh kerana itu para ulama membahaskan dalam persoalan ini, ya, cari waktu istighfar yang terbaik, ya, adalah di waktu 1/3 akhir malam. Itu adalah waktu yang terbaik. Tempat mustajabnya doa, tempat mustajabnya istighfar. Kadang-kadang kita ni orang datang, ustaz nak pergi Mekah, doakan saya di sana. Ya, baru tadi sampai jumpa ustaz kat Mekah nanti lambai-lambai lah saya. Dia nak pergi Mekah kan, suruh kita lambai dia. Ya. Kita dalam masalah ni sebenarnya, subhanallah, kalau hubungan kita dengan Allah begitu kuat, keyakinan kita dengan Allah begitu kuat, 1/3 akhir malam tempat kita mengadu, tidak ada antara kita dengan Allah hijab. Tak ada siapa yang dapat menghijabkan kita berdoa. Allah dah katakan melalui lisan Rasulnya, aku akan terima. Habis cerita. Tertutup semua. Ya. Tak perlu orang lain nak minta. Tetapi bila kita dah mengharapkan seseorang itu minta, orang tu pun, ya, bukannya ingat selalu, kadang-kadang terlupa. List nama dia punya banyak. Ya, kita minta dia doakan, dia pun terlupa kita. Dan belum tentu juga doa dia itu mustajab. Walaupun nama ustaz, belum tentu. Oleh kerana itu kita digalakkan berdoa sendiri kerana kita tahu apa yang kita minta. Okey, ala kulli hal. Ya, sudah ustaz kata baik saya berdoa, dah beratus orang minta dia berdoa, ya Allah terimalah apa yang mereka minta doa tu semua sekali. Habis, sadaqallahul azim. Senang cerita. Ya. Okey, jadi oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, bermunajat kepada Allah secara direct itu adalah satu keistimewaan bagi orang-orang yang berada di muka bumi, terutamanya pada 1/3 akhir malam. Jadi kita berdoa kepada Allah dan jangan berputus asa. Ya, Allah kata dia akan menerima ataupun akan terima doa-doa kita dan istighfar kita, maka berdoa. Inilah kesilapan kita bila kita merasakan kita ni berdosa, kita minta orang lain yang mengistighfarkan. Dan kemuncak kesudahannya, kita minta orang yang dalam kubur mengistighfarkan kita untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Jatuh dalam syirik. Asalnya dia jatuh dalam maksiat sahaja, mungkin kabair, tetapi bila dia terjebak dalam bentuk permintaan yang begitu, meminta kepada orang yang tidak mampu seperti orang yang dalam kubur, akhirnya dia terjebak dalam kabair yang besar. Ya, nauzubillah min zalik. Okey, jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ayat ini mengisyaratkan bagaimana Allah jadikan siang dan malam, apa yang berlaku pada hari ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bermunajat, mencari keredaan Allah. Carilah, berlumbalah kita. Saya ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan, berlumba-lumbalah. Siapa di antara kita yang terbaik? Ustaz belum tentu terbaik. Belajar dari beberapa kaedah, bila kita melihat ustaz tu, kita kata, ya Allah, aku akan challenge dia di akhirat kelak. Maksudnya challenge menuju ke syurga siapa dahulu. Ya, sambil tu kita mendoakan dia. Maksudnya dalam bentuk-bentuk yang begitu kita kena ada challenge. Ya, untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Ya. Baik. Kemudian Allah mengatakan dalam ini, dalam ayat yang berikutnya, dan dengan bulan, wal qamari idza istasaq, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Okey, Allah memberikan satu kata sumpah tentang berkaitan dengan bulan, kejadian langit, bumi dan kejadian angkasa raya ini merupakan satu tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi tidak ada datang keajaiban pada diri kita. Itu masalahnya. Ya. Nabi Ibrahim menyaksikan peredaran langit dan bumi, bulan dan bintang. Dia mendatangkan keagungan. Tetapi kita tiap-tiap hari tengok bulan naik, bintang naik, ya, matahari naik tanpa ada yang memegangnya, tidak pernah merasa kagum. Tapi bila datang satu kereta keluaran baru, ya, dahsyat. Ya, kita lihat satu benda yang baru pada masyarakat kita, teknologi baru, kita merasa kagum.
Sedangkan matahari yang berjuta tahun ada di langit tu tak ada siapa nak mengagumkan. Siapa penciptanya? Itu pasal itu adalah nikmat yang akan disoal oleh Allah. Bagaimana akidah kita tidak mampu, tauhid kita tidak mampu beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana itu perbahasan yang berlaku di antara Nabi Ibrahim, ya, yang dikaitkan dengan Namruz. Ya, dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala dalam alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ya, berkaitan dengan Ibrahim yang berdebat dengan seorang raja yang Allah berikan kekuatannya. Yang mana Ibrahim mengatakan apa dia? An atahu Allahul mulk. Qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim mengatakan Tuhanku, kalimah Rabb digunakan yang menjadikan, menghidupkan seseorang itu, satu itu dan mematikan. Menghidupkan dan mematikan. Asalnya dia tak ada apa-apa lalu dihidupkan. Satu perbuatan yang dimiliki hanya Allah ataupun Tuhan yang bersifat berkuasa. Lalu yang dikaitkan dengan kisah ni Namruz, loya buruk, ana uhyi wa umit. Aku pun boleh hidup dan boleh mematikan. Bagaimana? Dia datang dua orang, bawa sini. Okey, wahai Ibrahim, aku boleh menghidupkan dan mematikan. Lihat, satu ditolak ke sana, satu lagi diambil, dipancungnya. Yang aku tolak tu hidup, yang aku pancung mati. Itu kalimah bukan menghidupkan, mematikan. Okey? Jadi berbeza dengan Allah yang menghidupkan dari tak ada lalu dihidupkan. Ya? Dan mematikan siapa saja yang dikehendakinya. Maka Ibrahim datangkan satu kalimah yang lebih besar. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari sebelah timur. Maka datangkan matahari sebelah barat. Waktu itulah fabuhital ladzi kafar. Ya, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan terkejut orang kafir itu, maka dia tak boleh menjawabnya. Maka ya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mengisyaratkan langit dan bumi ini merupakan tanda-tanda yang akan dipersoalkan di depan Allah nanti. Ya, tapi kita tidak terasa apa-apa. Ya, tak terasa apa-apa. Matahari start lahir, kita tengok. Bulan start lahir, kita tengok. Maka tidak ada kesan dalam jiwa kita. Penghayatan kita, sifat rububiyah tidak pernah ada dalam jiwa kita. Itu puncanya. Oleh kerana tu, siapa yang Allah berikan nikmat kepada dia yang ada esro tu, jangan duk tengok aja lawak aja kerjanya. Ya, tengok dalam kita ada National Geographic, apa lagi? Animal Planet, lagi apa yang menarik? Yang ni saya tak ada, tapi saya pergi rumah orang ada benda-benda tu kita tengoklah kan. National Geographic, apa lagi? Ya, History, okey. Boleh history apa tu? Mak Kilau. Okey. Okey, kita boleh menyaksikan benda-benda ni. Saya tertarik apabila macam National Geographic tu dia keluarkan macam berkaitan dengan planet-planet. Memang saya suka tengok. Di sana ada kebesaran Allah. Di sana kita menyaksikan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Saya teringat saya bawa seorang kawan daripada Pakistan. Ya, dia hafiz di Mekah sana. Lepas tu ialah orang Burma. Lepas tu dia datang ke Malaysia. Saya bawa. Dia pula memang tak ada TV. Ya, datang ke sini. Ziarah orang sakit tu buka TV. Animal Planet. Dia tengok. Start daripada mula dia tengok. Subhanallah, subhanallah. Kalimah itu disebut kalimah ta'ajub, kebesaran Allah. Ya, memang bila kita menyaksikan binatang-binatang ni ada keajaiban yang Allah jadikan. Ya, tetapi kita yang tak faham. Sampai zat kalimah yang dikeluarkan, wa ma khalaqta hadza batila. Itu kalimah yang dikeluar. Engkau tidak jadikan makhluk ini, perkara ini dengan saja-saja. Jadi oleh kerana itu, berbeza. Cara kita tengok berbeza. Cara orang yang beriman tengok berbeza. Cara orang sunnah tengok berbeza. Cara orang awam tengok berbeza. Jadikan kita orang beriman, orang sunnah yang melihat satu kebesaran Allah. Ya, yang tak lepas daripada mulut kita, berzikir memuji Allah. Baik, jadi Al-Qamar ini, yang masalahnya kita tengok bulan purnama ni, dia mengikut orang-orang. Ya,
mengikut orang-orang yang menengoknya. Kalau orang tengah bercinta, itulah jadi saksinya. Ya, kalau orang yang ni dia tengok cara lain. Tetapi agak menarik sekali bila Ibnu Baz, Syekh bin Baz, dia mengaitkan tentang hadis bahawa berkaitan dengan kita melihat Allah di akhirat kelak. Ya. Kita akan melihat Allah bagi orang-orang yang beriman, yang akan menjadi ahli syurga, dan mereka menjadi ahli syurga, mereka dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana kita beriman dahulu. Itu yang paling penting. Ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka orang-orang yang beriman itu ceria. Kerana apa? Kerana dapat melihat wajah Tuhannya. Okey. Di sinilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, mengisbatkan Allah mempunyai wajah dan kita akan menyaksikan Allah nanti di akhirat kelak. Dan itulah kemuncak nikmat di dalam syurga dan tidak ada selepas itu kemuncak yang sehebat melihat wajah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dapat melihat wajah Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang mana dikaitkan dengan Rasulullah mengatakan, apakah kamu dapat melihat al-qamarul badar, bulan di waktu bulan purnama? Ya, lalu sahabat mengatakan, ya, kami dapat melihat tanpa merasa sakit sedikit pun mata kami. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa kamu akan melihat Allah seperti itu, yakni tanpa merasa sakit pun mata kamu. Baik. Kemudian Allah berfirman lagi, latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapakah mereka tidak mahu beriman? Allah terus menceritakan kepada kita bahawa inilah peringkat kehidupan kita yang tak boleh kita nafikan. Allah jadikan kita dalam keadaan asalnya tidak ada, lepas tu diadakan. Dan lepas tu apa akan berlaku? Lepas tu kita akan mati. Oleh kerana tu di dalam surah Al-Hajj, Allah perincikan kepada kita tentang ayat bagaimana kejadian-kejadian yang Allah jadikan. Dalam surah Al-Mu'minun Allah perincikan dan surah Al-Hajj diterangkan lebih terperinci bagaimana kedudukan kita. Okey, surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Juzuk yang ke-17. Ayat yang ke-5. Okay, muka surat 332. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Wahai manusia, jika kamu ragu-ragu dengan hari kebangkitan,
Maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, kemudian daripada segumpal darah. Okey, ini di antara peringkat-peringkat yang Allah terangkan kepada kita yang menjadi rujukan ahli saintis berkaitan dengan biologi manusia. Ya, perubahan-perubahan. Bagaimana Allah nak angkat satu darajat yang tinggi kepada manusia bermula kejadian kita yang Adam itu Allah nak angkatkan sebagai khalifah. Yang mana Allah telah memilih Adam daripada malaikat-malaikat, jin-jin, Adam di antara makhluk yang terpilih. Ya, bakti istimewanya manusia ni yang disebutkan sebagai khalifah fil ard. Bayangkan dalam ayat ini mengisyaratkan kita ini dijadikan daripada sperm ayah, ya, yang mana bila dia keluar dengan bentuk jutaan, yang keluar macam berudu tu dalam bentuk jutaan menuju mencari ovum untuk dipersenyawakan, berjaya ke semua? Tak, hanya satu yang berjaya. Berarti yang terpilih itu berjaya. Lalu Allah ceritakan di sini, ya, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani. Jadi kejadian yang pertama adalah kejadian Adam yang bermula daripada tanah. Kemudian selepas itu, ya, Hawa dijadikan dari tulang rusuk, dan selepas itu semua kita dijadikan dari mani. Okey? Baik. Kemudian Allah mengatakan, kemudian daripada segumpal darah, kemudian daripada segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Kejadian yang berubah-ubah ini daripada segumpal darah, segumpal daging, lepas tu jadi tulang, dibalut tulang itu dengan daging dalam ayat yang lain perincinya. Okay? Nak menceritakan kita semua yang berada di sini, itulah asalnya. Permulaan yang Allah jadikan di dalam perut ibu kita, yang menyebabkan wajib kita mentaati ibu kita, wajib kita menjaga ibu kita, wajib kita dia menghormati mak dan ayah kita. Itu puncanya. Kejadian yang berada di dalam perut. Kalau setengah orang tak suka, ya, dia hentak-hentak perut, pum, tak beranak. Ya, ataupun dia makan ubat-ubat, keluar baby. Ya. Ingat, ya, benda ni agak menarik kerana kita tak berhadapan dengan perkara-perkara tersebut. Waktu saya di Pakistan dulu, waktu saya mengandung pula, siapa? Isteri mengandung tu, ya, kita bawa ke satu klinik. Lepas tu di scan, kita tanya, okey, anak lelaki ke perempuan? Yalah, waktu tu kita mengharapkan anak lelaki, kan. Dia macam nak cakap tak cakap, nak cakap tak cakap. Kita kata kenapa? Cakaplah lelaki ke perempuan. Dia kata kadang-kadang kita scam situ perempuan tapi kadang dia akan jadi lelaki begitu. Lah, kita kata, apa hal ni? Tak clear. Kita nak tahu yang awak tengok ni lelaki ke perempuan. Dia masih lagi teragak-agak nak cakap. Lepas tu kita kata, kami orang Malaysia. We are Malaysian. Okay? Kami orang Malaysia. Jadi kami tak kisah. Awak bagi tahu apa? InsyaAllah tak kisah. Baru dia cerita. Okey, baby itu perempuan. Kenapa awak teragak nak cakap? Dia cerita. Rupanya orang Pakistan ni ada beberapa kabilah. Dia ada beberapa kabilah. Dia tak suka. Kalau dia tahu anak perempuan, dia akan buatkan sesuatu. Dia tak suka anak perempuan. Dia suka anak lelaki. Kerana apa? Wallahualam, setengah kabilah tu dia menghadapi masalah berkaitan dengan perkahwinan. Kalau anak perempuan, maka anak perempuan itu kena sediakan mas kahwin untuk lelaki. Bun. Beruntung jadi orang lelaki di sana. Maksudnya, kita santai, tak ada persiapan. Ya, mereka kena sediakan. Itu adat mereka. Oleh kerana itu setengah tak suka. Ya, apa yang mereka buat? Kalau dia tahu bini dia ada mengandung, ya, anak perempuan, maka dia akan cuba mencari helah supaya anak tu gugur dengan berbagai-bagai. Kadang-kadang waktu isteri dia berjalan tu, dia sekat kaki sampai terjatuh tempat pendarahan berlaku, gugur anak. Tu sampai macam itu sekali. Ya, ini di antara perkara yang perlu kita faham elok-elok. Ya, bahawa rezeki yang Allah bagi itu merupakan nikmat yang tidak ada tolok banding, bukan semua boleh memilikinya.
Baik, kemudian Allah katakan dalam ayat ini, sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Sempurna kejadian dan tidak sempurna, yakni setengah tu kita dapati lahir-lahir anak tu cacat. Ya, anak tu cacat. Ya, oleh kerana tu kecacatan bila berlaku adalah urusan Allah, yang mana kita jangan menghina orang-orang cacat. Ya, yang mana Allah dah uji dia. Tetapi ingat, orang-orang yang cacat ini jika diajarkan, diberikan keimanan, maka di sisi Allah terlalu besar pahalanya. Mereka akan mendapat nikmat-nikmat yang besar di akhirat, terutamanya bagi mereka yang tidak ada mata. Ya. Tapi sayang masyarakat kita, bila dia tak ada mata, dia ajarnya muzik, ajarnya apa semua tu, perkara yang kita melihat tidak mendatangkan kebaikan. Berapa ramai orang-orang yang buta tetapi tidak buta hatinya. Hafiz Al-Quran. Kita pernah ada seorang profesor yang buta dulu. Apakah nama dia? Ismail apakah? Ya. Buta matanya. Profesor. Kalah kita. Di zaman Rasulullah, Abdullah ibnu Ummi Maktum terkenal. Orang yang buta. Tetapi kedudukannya di sisi Rasulullah tinggi. Bahkan surah Abasa wa Tawalla itu turun berkaitan dengannya. Kita melihat di antara ulama-ulama Saudi, kebanyakannya buta. Ya, tapi ilmu dia. Seorang budak yang muncul namanya Jihad. Ya. Kecil lagi. Berapa tahun ke umur dia? Hafiz hadis, hafiz Al-Quran. Kita juzuk amma tak habis lagi ni. Ya. Hadis lagi lah. Nampak tak bagaimana keistimewaan? Mereka buta mata, hati tak pernah buta. Subhanallah. Kita ni tak buta mata, na'udzubillah, minta jangan buta hati. Jadi berusaha. Bagi kita kena berusaha menjaga Al-Quran, menjaga kebaikan. Kemudian Allah ceritakan apa yang disyariatkan kepada kita apabila kita melihat orang yang cacat, supaya membaca doa, Alhamdulillahilladzi a'afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang membaca doa tersebut, ya, Allah akan jauhkan pada dirinya dan keturunannya dari musibah tersebut. Oleh kerana itu kena baca. Ya, lihat tu terus baca. Bahkan kalau nampak kereta tersadar tengah jalan pun, apa salahnya baca. Kerana musibah ditimpa kepada mereka, Allah tidak berikan kepada musibah itu kepada kita. Baca Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Baik. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, okey, sehingga kami letakkan bayi itu di dalam rahim sehingga waktu tertentu, yakni waktu tertentu berapa lama? 9 bulan manusia biasa. Ya, ada manusia luar biasa. Yang dikatakan itu semua cerita-cerita kartun. Misalnya Imam Syafi'i dalam kandungan maknya berapa? 4 tahun. Kamu biar betul. Ya, ini semua sanad-sanad yang tak sahih belaka. Ya, orang duk bercakap bab sanad kali ni. Ya. Sanad berbahaya. Ya, cerita-cerita hanya nak menggahkan seseorang itu dengan cara yang tak betul. Mengandung 4 tahun, 3 tahun, apakah halnya? Ya. Okey. Jadi perkara-perkara ini adalah satu cerita yang diceritakan hanya untuk syok didengar. Ya, tidak lebih daripada itu. Baik. Kemudian yang paling penting kita kena ketahui bahawa dalam Al-Quran mengisyaratkan kebiasaan baby ini adalah 9 bulan. 9 bulan. Dan kelahiran anak itu jika seorang ibu telah mengandung selama 6 bulan. Ya, orang kata tak cukup hari, maka beranaklah si ibu tu, maka anak tu di penafsiran yang diterangkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kanak-kanak tu boleh hidup. Ya, tetapi memerlukan bantuan itu, bantuan inilah kalau dia lahir pada bulan ke-6. Seharusnya bulan ke-9, tapi dia lahir bulan ke-6 yang mana masih boleh hidup. Kalau mengikut penafsiran disebabkan dikaitkan dengan beberapa ayat Al-Quran. Okey, ala kulli hal. Kita terus lihat pada ayat yang Allah katakan ini. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Ya, okey. Sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu mengejak berada dalam keadaan dewasa. Okey. Bermula dengan kejadian bayi.
Yang Syahir pegang tu baby. Itulah kita dulu. Ya, mak bapak kita Allah bagikan kasih sayang, dicampakkan kasih sayang pada mak bapak kita, ya. Itulah dia belainya kita, jaganya kita sampai hari ini tiba-tiba kita nak derhaka pada mak ayah kita. Nauzubillah min zalik. Berhati-hati terutamanya orang-orang yang diujikan anak, mak dia nyanyuk, mak dia, ayah dia nyanyuk. Berhati-hati. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan rugilah seseorang itu mak dan bapaknya masih hidup atau salah seorang yang masih hidup tetapi dia tidak boleh dia tidak dapat masuk syurga. Disebabkan apa? Kedudukan mak dan ayah ni istimewa. Yang apa yang paling penting pada diri kita? Sabar. Itu yang paling penting. Sabar. Memang akan berlaku perkara-perkara yang tidak kita suka tetapi sabar. Kerana pada mereka ada syurga. Sehingga kan kalangan ulama' mengatakan di antara pintu-pintu syurga yang disebutkan babun birri walidain. Bab pintu syurga yang 8 tu salah satu dikaitkan dengan pintu syurga bagi orang yang menjaga atau melakukan kebaikan kepada mak dan ayahnya. Bagi mereka mak ayah dah meninggal, doakan kerana Rasulullah mengatakan seorang lelaki itu dibangkit dan diberikan satu mahkota tiara dengan pakaian yang indah. Dia terkejut, dari mana datang perkara ini? Aku tak pernah melakukan amalan-amalan tersebut. Lalu dikatakan ini adalah disebabkan doa dan istighfar anak-anak kamu, anak cucu kamu. Ya, ini dia penting kita memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang faham agama, faham Quran dan sunnah. Okey. Kemudian dalam ayat ini menceritakan, kemudian dengan itu kamu beransur-ansur sehingga dewasa. Kita ni berada di waktu dewasa. Tuan-tuan dan perempuan, kita menyaksikan diri kita ini adalah waktu dewasa. Setiap umur ada waktunya, setiap umur ada perhentiannya. Setiap waktu mesti akan berhenti. Ya, oleh kerana itu kita kena faham bahawa kita ni akan berhenti di satu ketika. Makin panjang umur kita, makin rapat dekat destinasi dah yang nak disampai. Ini perjalanan hidup kita. Apabila kita bertolak dari KL nak menuju ke Ipoh, ya, berapa ratus kilometer? Dalam 200 kilometer lebih kurang. Bergeraknya kita dari KL menuju ke Ipoh, makin lama makin dekat ke makin lama makin jauh? Makin dekat. Begitulah kehidupan kita, destinasi kita, ajal kita, Allah dah tetapkan pada hari kita dikandungkan oleh ibu kita. Setelah 120 hari, ya, umur kita di dalam perut ibu kita, malaikat telah menuliskan ajal kita bila. Bila dituliskan ajal kita bila, kita sedang menuju ke ajal tersebut. Tetapi tak tahu siapa di antara kita yang awal. Macam hari ni saya balik di Perak ni, tak sampai lagi rumah, terus ke sini. Ya, berkaitan dengan kematian pak saudara saya. Ajal dia, sampai ayah saya kata, kami 6 beradik, ya, tinggal seorang lagi. Ya, kita faham. Maksudnya dialah tinggal. Ya, subhanallah. Begitu kehidupan kita. Tuan-tuan dan perempuan menyaksikan orang keliling kita meninggalkan kita. Terutamanya waktu pandemik dahulu, ramai kawan-kawan kita meninggalkan kita. Satu persatu. Tetapi apa yang berlaku pada kita sehingga jiwa kita menjadi keras, tak pernah nak mengingatkan tentang kematian ini. Itu persoalan yang perlu kita rujuk balik. Kenapa kawan-kawan kita mati, kita tak berfikir? Ya? Terutamanya macam usia yang saya sendiri 50 tahun ni dah menuju ke 60 tahun. Ya, Rasulullah ingatkan bahawa 60 tahun adalah waktu yang ramai akan mati. 60 ke 70 ramai yang akan mati. Hijrah pula tu. Berarti kalau saya 50 tahun ni, ya, dah masuk 53 hijrah lebih kurang. Menakutkan. Ini merupakan satu peringatan. Itu yang ramai mati, yang muda-muda pun mati juga. Okey. Jadi dalam ayat ni Allah katakan, kita lihat bagaimana Allah nak menceritakan. Kemudian dengan beransur-ansur kamu menginjak dewasa dan di antara kamu ada yang dimatikan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sehingga usia yang nyanyuk sangat tua dan nyanyuk, sehingga
dia tidak mengetahui lagi sesuatu apa yang pernah diketahuinya dahulu. Berarti kehidupan kita Allah ceritakan dalam ayat ini, itu dia noktah dia. Noktah dia pertama mati. Kalau lambat mati, apa yang akan berlaku? Nyanyuk. Ya, nyanyuk. Apa dia nyanyuk? Allah katakan ini, dia terlupa apa yang pernah dilakukan waktu dahulu. Maksudnya, dia tak tahu, dah tak ingat lah. Sehingga kadang-kadang dia tengok anak dia pun dia tak kenal. Sehingga dia tengok cucu-cucu dia pun dia tak kenal dah. Subhanallah. Ingat tuan-tuan dan perempuan, ini ujian kepada kita. Mak bapak kita mungkin yang dah begitu, dia sedang berhadapan dengan suasana begitu. Oleh kerana itu, anak-anak yang soleh perlu muncul pada ketika itu. Terutamanya, anak lelaki. Saya ingatkan, terutamanya, anak lelaki. Kerana itulah anak lelaki diberikan lebih faraid. Kerana ini, dia bertanggungjawab pada family dia, keluarga dia. Keluarga dia, mak ayah dia, adik, kakak, abang, apa semua yang jika cacat ke apa ke, dia bertanggungjawab. Itu pasal faraid diberikan kepada anak lelaki. Ini silap. Anak lelaki, keluarga dia, isteri dia, anak-anak lebih besar daripada mak dia dan ayah dia. Silap. Satu kesalahan. Apabila seorang lelaki yang disebutkan yang menjadi 3 orang yang berada di dalam gua. Apa ceritanya? Lalu mereka mengatakan, kita takkan lepas daripada batu yang menghadang gua ini, melainkan tiap-tiap orang kena bertawassul dengan amalan soleh. Ini di antara tawassul yang dibenarkan. Amalan soleh, yakni amalan yang terbaik pernah dilakukan. Lalu lelaki ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku ada ibu dan ayahku yang tua. Dengar? Ibu ayahku yang tua. Tiap-tiap hari jika aku balik, aku akan bagi susu. Ya, aku perah susu kambing tu. Dia seorang pengembala kambing. Bila aku balik, aku akan bagi susu ini kepada mak dan ayahku dahulu. Habis mereka dah minum, baru aku bagi kepada anak dan isteriku. Begitu kedudukan hadis menceritakan. Bagi kepada keluargaku. Lihat ya. Tiba-tiba satu hari aku terlewat balik. Dan aku membawa susu itu. Aku dapati mak dan ayahku yang tua tu dah tidur. Maka apa yang aku buat? Lalu aku pegang susu ini dan aku duduk di sebelah katilnya. Kok tengah malam dia bangun nak susu. Kan? Maksudnya bangun nak minum susu. Lalu aku akan bagi. Dan waktu itu anak aku nakkan susu. Isteri aku pun nakkan susu. Tetapi aku tak beri ini melainkan untuk mak dan ayahku dahulu. Subhanallah. Isteri dan anak diketepikan waktu itu kerana mak dan ayah. Nampak tak? Oleh kerana itu anak lelaki kena ada prinsip pada mak dan ayah. Tak ada boleh siapa pun mempermainkan mak dan ayah dia. Walaupun isteri dia. Itu kaedah dia. Ketegasan kena ada. Ya. Kerana hubungan kita dengan mak ayah adalah hubungan darah. Tetapi hubungan kita dengan isteri kita hanya akad nikah. Lain. Pada mak ada syurga. Pada ayah ada syurga. Pada isteri belum tentu ada syurga. Kena faham elok-elok kedudukan kita dengan mak ayah kita berbeza. Okey? Oleh kerana itu bila sampai tahap nyanyuk, dia tak ada apa. Maka kita bertanggungjawab pada ketika itu. Dan jadikan bagi kaum wanita, jadikanlah dia sebagai isteri yang solehah. Yang membantu suami. Ya? Kenapa isteri solehah membantu suami? Dia tahu keadaan suami begitu. Dia bantu, dia tolong, dia lepaskan kedudukan suami yang membantu mak dan ayah. Jangan dia bagi buat pilihan, abang pilih antara mah atau mak. Aduh, kalau buat macam itu letih kita. Ya? Habis nak pilih mana? Cepat. Kena ada kata putus. Kena ada kata putus. Kerana ini adalah satu kewajipan. Pada mak dan ayah ada syurga. Yang Rasulullah kata, dalam hadis yang kita bacakan tadi, rugilah seseorang itu, mak dan ayah atau salah seorang yang masih hidup, dia tidak boleh masuk syurga.
Okay? Jadi di sinilah mengisyaratkan kita menyaksikan mak dan ayah kita. Saya dah berhadapan dengan mak yang dah baru meninggal 15 Ramadan yang lepas. Memang dinyanyuk. Tidak dinafikan. Memang saya faham orang yang berhadapan dengan orang-orang tua yang nyanyuk bukan sekadar berkaitan dengan masalah perangai dia, masalah kencing berak dia pun akan kita hadapi. Ya, tapi alhamdulillah ayah saya dan kakak saya banyak memang mereka membantu. Kalah saya ya pasal kita duduk jauh kan. Ya, tetapi cuba balik tiap-tiap minggu tu kita berusaha. Tapi nak menceritakan ujian begitulah kedudukannya. Maka bersabar. Ya, bersabar dan berdoa kepada Allah supaya kita ni. Oleh kerana tu Rasulullah di antara doanya, ya, apa doanya? Supaya dia tidak sampai kepada arzalil umur, yakni menjadi nyanyuk. Kerana bila menjadi nyanyuk, dia akan menjadi fitnah kepada kita, fitnah kepada anak-anak kita. Anak-anak tak mampu nak jaga mak dan ayah sementara nak mati. Tetapi mak dan ayah mampu menjaga anak-anak untuk terus hidup. Itu beza dia, kehidupan mak dan ayah dan kita dengan mak ayah kita. Jadi jadikanlah orang-orang yang terbaik. Okey, dalam ayat ini jelas kepada kita bahawa ya Allah menceritakan kepada kita jika kita nakkan terlampau ya Allah panjangkan umur, panjangkan umur, panjangkan umur, akhirnya takut kita nyanyuk, baru tahu kedudukan kita macam mana. Oleh kerana itu bila dah lihat ayat yang begini agak-agak nak sampai usia kita had mana? Bilakah nyanyuk itu 70 tahun ke atas? Dia akan bermula nyanyuk. Tapi setengah orang tak nyanyuk. Kan? Alhamdulillah. Bila dia tak nyanyuk, katakan Alhamdulillah kerana itu adalah rahmat yang Allah bagi supaya dia berfikir kena kembali kepada asal. Beristighfar, bertaubat kepada Allah. Bukan tak nyanyuk tu dia rasa enjoy, aku hidup lama lagi, boleh pegang kayu golf kuat lagi. Tak, bukan dia. Itu bukan. Dia kena banyak istighfar, banyak rujuk kepada Allah kerana waktunya sudah hampir, cuma belum sampai je lagi. Ya, oleh kerana tu kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kita waktu yang terbaik, umur yang terbaik dan jangan sampai kita menjadi fitnah kepada orang yang akan hidup waktu kita dalam keadaan yang lemah, yakni arzalil umur. Maka sebaik-baik kita berdoa supaya kita tidak sampai di situ pada satu ketika. Jadi dengan arti kata lain itulah kehidupan kita, ya. Sepanjang kehidupan kita alhamdulillah kemuncaknya adalah 30, 40 ataupun 50 tahun. Lepas tu menuju kepada kematian ataupun kedaifan, kelemahan. Jadi bila dah 50, 60 tu kategori tu pasal sekarang pencen berapa umur? 60 tahun kan? 60 tahun lebih kurang 63 tahun hijrah dan wafatnya Rasulullah umur 63 tahun hijrah. Jadi okey, jadi kita nampak bakti kehidupan kita kalau dah masuk 50 tu ya menuju ke 60 bakti bersiap sajalah ya hak mana kita mampu ya 50, 60, 60 ke 70 dan 70 lepas tu bersiap untuk berhadapan dengan sama ada kita sihat tapi dalam keadaan sakit dan otak kita masih baik ataupun kita nyanyuk. Pasal kadang-kadang bila orang tua datang kan, dia kata kat anak dia, dia nampak sesuatu, dia rasa macam sesuatu dah mula lupa-lupa. Itu bukan kena rasuk. Dia bukan kena rasuk. Tetapi dia dah nyanyuk. Ya, janganlah pergi bomo ke apa, kena tipu bulat-bulat je. Ya, kena tipu bulat-bulat. Tetapi rujukkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah supaya jaga dia elok-elok kerana dia berada di alam nyanyuk sekarang. Bila masuk 70 tahun ya hijrah. Itu pasal banyak yang bertanya, saya kata bahawa apa yang dia nampak? Begini. Okey, tak apa. Tak usah jumpa saya, tak payah nak ruqyah. Sebenarnya berapa umur dia? Dia sebut 70 gini. Okey, dia dah nyanyuk. Ya, hadapilah suasana nyanyuk tu. Jadi wallahu a'lam bisawab, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang terpilih untuk sentiasa mentaati dia dalam keadaan yang baik dan mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan Allah berikan jaran pahala yang besar yang bolehkan kita dimasukkan ke kalangan hamba-hamba yang soleh di dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.